Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tengah hari, salam hari Isnin. Hari ini hari Isnin. Ke saya salah hari. Baru duduk, baru nak buka, baru nak setting ni. Baru buka, baru setting, baru bla bla bla. Okey tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? Izinkan saya buka kejap. Saya nak buka note saya. Siapa tu? Apa khabar? Sekejap, tengok sekejap. Okey, terang sikit. Lupa pula nak buka lampu kat sini. Tak apalah. Kena on lampu ya. Alah, susah pula nak bangun. Kejap ya tuan-puan. Saya kejap ya. Okay. So, semalam, tak, 2 hari lepas. Tulis Photoshop. Tulisan photostat is watching. Saya nampak ada 3. Dah agak lambat. Mungkin sesiapa yang bekerja hari ni akan nak kembali ke bekerja. Okay, so saya cuba on je secepat yang mungkin. Okay, so nak berkongsi perasaan, berkongsi rasa, berkongsi ilmu, apa sahaja yang saya tahu. Okay. Dan saya akan ulaskan apa ya, pasal bersyukur. Mungkin ada beberapa poin, bukan pasal bersyukur ni, bersyukur dengan apa yang Allah dah bagi. Dan bagaimana dengan rasa syukur tu sebenarnya kita boleh kaitkan dengan emas yang tuan-puan nak pilih tu. Sebab kebanyakannya, okey, ini saya tuju khas kepada semua sahaja yang PM saya. Saya nak tag ni je. Kalau orang tanya lain kali, boleh bagi pencerahan tak pasal emas? Boleh bagi pencerahan tak pasal emas? So agak-agak apa yang saya nak jawab? Ya tuan-puan, boleh bagi pencerahan tak? Emas ni dia terlalu besar, dia punya jawapan dia, sampai saya tak tahu nak jawab. Macam tu jawapan saya. Okey, saya cakap kalau bercerita daripada pagi sampai malam pun cerita tu tak habis. Okey, saya sendiri pun mengalami beberapa tahun untuk memahami. Sebelum saya pergi ke depan stage untuk buat sharing pun, saya mengambil masa beberapa bulan untuk melihat speaker-speaker lain, untuk dalami baca buku. Yes, saya ada baca buku. Lepas tu rujuk dekat website pasal emas sebelum saya bercerita, di samping dengan di samping dengan pengalaman sendiri. Okey, saya nak baca. Sebelum tu Nadia nak baca komen daripada seorang hamba Allah. Saya nak baca dunia yang saya duduk tengah on tadi, telefon ni. Okey, apa yang dia komen dekat saya, nanti saya edit balik ayat saya dekat atas tu. Sebelum tu izinkan saya, sekejap ya. Izinkan saya, mana pula link dia. Yelah tuan-puan, you all kalau nak tanya saya pasal apa-apa, sebelum tu sabar-sabar. Ni soalan sesiapa yang selalu bertanya kepada saya, bagi pencerahan pasal emas. Tolong dengar, tolong share. Sebab sebenarnya anda dah tahu, tapi kejap ya, copy kat sini, paste kat sini. Okey, kita paste kat sini, right? Allahu Akbar. Izinkan internet. Okey, saya harap saya guna internet yang betul. Okey, saya harap saya guna internet yang betul. Okey, come back pada point. Sekejap ya, mana nota ni. Okey, sekejap. Apa dia punya ni? Okey, ini seorang yang WhatsApp saya 2 hari lepas. Okey, 2 hari lepas. So sesiapa yang nak bermula pasal emas, saya tahu agak lambat dah, you all nak masuk office hour dah. So sekarang ni dah sempat dah lagi you all dengar-dengarkan. Okey, macam saya ni kerja government tapi tak boleh nak saving emas. Padahal tahu kebaikan simpan emas. Bila gaji je duit habis belanja. Okey, saya kerja nak kata lama tu dah hampir 16 tahun. 16 tahun tuan-puan, rugi sangat-sangat sebab tahu tapi tak mula. Itulah kesilapan saya. So mengaku kesilapan.
Kadang-kadang tengok orang lain berjaya simpan emas, rasa diri ni macam rugi sangat sebab tak dapat buat. 16 tahun. Okey, ini seorang hamba Allah. Ramai lagi. Ini salah seorang yang baru PM saya pun tak kenal dia pun tak kenal saya. Namanya bermula dengan huruf M dan berasal dari Pulau Pinang. Okey, berasal daripada Pulau Pinang. Lepas tu ada seorang lagi tu gaji dia cakap belanja dia, saya menganggarkan masa saya buat posting 3,500 tu. Okey, dia cakap dia tak ada lebihan, lebih kurang lah saya menganggarkan gaji dia lebih kurang 3,500, tapi masih lagi tak mampu untuk saving 1 gram 1 bulan. Okey, nampak tak, 10%. So dia masih lagi berkira-kira. Katanya tak cukup. Okey, katanya tak cukup. So apa kaitan syukur ni? Apa kaitan syukur ni tuan-tuan dan puan-puan? Mari kita sembang-sembang. Sebab saya tadi agak stres. Sebenarnya pagi tadi saya bangun, saya tengok rumah saya, ya Allah, bersepahnya. Faham tak bersepahnya? Bersepah tu bukan apa, bersepah lah dengan kain yang angkat tak lipatnya, dengan lantai yang berdebunya, rasa macam stres. Kemudian bila dah keluar dah semua orang, saya duduk sorang-sorang. Lepas tu saya tarik nafas, hembus nafas, tarik nafas. Tak bersyukur saya ni ada rumah ya. Okey, so apa lagi, ambil penyapu, simpan, sapu lantai, sapu lantai je. Dah siap tu sapu lantai, ambil habuk-habuk sikit dah. Kan lega, nampak tak? So hargai apa yang ada di sekeliling anda tuan-tuan dan puan-puan. So saya terfikir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Puan panjangnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Saya baik. Saya pun nak jadi macam akak. Saya pun baru sebulan jadi dealer public cool. Jangan jadi macam saya. Saya hoha-hoha banyak. Tak adalah. Okey, syukur tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab okey, biasanya orang yang bertanya kepada saya, macam mana nak mula? Bagaimana pencerahan? Okey, bagaimana pencerahan? Sebenarnya dia kena tanya diri sendiri. Sebab tu saya selalu bila orang tanya saya, berapa bajet tuan? Bila saya tanya macam tu, dia seolah-olah macam berapa bajet tuan, berapa bajet puan. Dia macam tiba-tiba je nak tanya bajet. Yes, sebab saya tak tahu di manakah level lah cakap level. Tak baik tau cakap level ni. Adakah anda dalam kategori makan gaji? Adakah anda dalam kategori orang bisnes? Adakah anda dalam kategori suri rumah? Ataupun student? Ataupun siapa saja? Adakah orang yang mungkin gaji anda 1,000 sebulan, 3,000 sebulan, 10,000 sebulan, 100,000 sebulan? Ataupun mungkin duit dah berlambat-lambat tak tahu nak buat apa? Okay, so berapakah bajet tuan-puan? Faham tak? Sebab tu persoalan saya bajet. Sebab diri sendiri yang tahu. Bila anda tak beritahu, macam saya tak faham siapa orang yang saya sedang bercakap, macam mana saya nak menerangkan? Cuba bayangkan saya cerita, tuan kena beli 1 kilo, padahal yang hamba Allah ni duit RM1 je ada. Faham tak? So benda tu tak connected, tak masuk. Okey, yang ada seorang hamba Allah ni pula, dia nak beli sampai beratus ribu ringgit, tapi saya duk cerita pasal beli segram. Alah, tak masuk dia akal. Nampak tak? So tak mesh. So kalau orang tu ada duit yang banyak, so cara dia banyak. Kalau orang tu duit dia agak orang kata cukup-cukup, so cukup-cukup lah. Sebab itulah sebenarnya tuan-puan, jangan tengok poket orang lain, tengok poket diri sendiri. Okey, bukan saja shopping tapi menyimpan. Menyimpan. So tuan-puan, kalau ada soalan nak tanya, boleh taruh dekat komen saya tu, ataupun WhatsApp saya tu. Tak kisahlah dealer ke bukan dealer ke, customer orang lain ke, empayar saya ke, boleh tanya. Sebab biasanya kalau perasan, apa yang saya share, apa yang saya live kan, apa yang soalan yang saya dapat hari yang sama, mungkin pagi tadi, macam ni 2 hari lepas. So gaji 16 tahun dah bekerja, kerja government. Yang seorang lagi pula 3,500, tapi tak ada baki. Adalah baki lebih kurang, dia cakap dekat saya RM600, tapi itulah duit yang saya nak belanja mak saya, family dia, keluar makan hujung minggu dan sebagainya. Nampak tak? Tetapi dia sudah ada plan. So sesiapa yang nak bertanya, boleh bertanya. Saya tak ada skrip, saya hanya cakap apa saja yang saya terima, apa saja pengalaman saya, apa yang saya tahu, so saya share. Macam itulah, dia daripada hati je tuan-tuan dan puan-puan. Tapi saya ada note lah sikit-sikit apa yang saya lintas pagi tadi kan. Dia sebenarnya macam ni.
sebenarnya kita bersyukur. Macam yang saya bagi tahu yang hamba Allah yang 16 tahun tadi, saya cakap macam ni. Saya sendiri paksa diri. Kalau dulu saya paksa diri saya dulu pun buat je. Saya paksa diri saya pergi seminar public gold untuk tambah ilmu. Dan setiap kali seminar, saya akan beli emas untuk paksa diri saya. Saya tak fikir untuk anak-anak saya semua. Saya beli emas lebih kurang 1 gram setiap minggu. Okey, 1 gram setiap minggu itu adalah paksaan. Tapi sekarang tak buat macam tu. Okey, tak pergi seminar dah. Alright. So sebab apa saya buat macam tu? Sebenarnya sebab nakkan cabutan hadiah yang bertuah kat depan tu. Faham tak? Alang-alang beli, manalah tahu dapat emas, dapat percuma emas, dapat percuma folder, dapat percuma apa lagi, apa-apa saja. Betapa bodohnya saya pada masa itu. Tetapi tindakan bodoh itulah menyebabkan emas saya bertambah tanpa saya sedar. Okey, bayangkan setiap hari Jumaat je saya akan top up. Dan benda tu dah jadi satu kebiasaan. So bila hari Jumaat je kalau saya tak beli emas, rasa macam pelik pula. Faham tak? Dia kena bermula. Dia kena bermula. Bila nak je kena bermula. Lepas tu gunakan dengan bajet yang ada lah. Okay, kalau katakanlah mampu 1 gram setiap bulan. So saya dah tahu dah. Saya dulu pernah beli besar, saya pernah beli kecil. Saya dah tahu setiap kali saya buat sharing, saya teruja nak beli. So saya kena beli sikit demi sedikit. Sebab hari ni saya beli, besok saya nak beli, minggu depan pun saya nak beli. So saya beli emas hampir setiap minggu. Jadi sikit-sikit pun tak apalah. Okay. Jadi salah satu cara macam sekarang, macam baru-baru ni duk lock sampai saya, alamak banyak new invoice, tak semput pula nak bayar. Tak ada ke bajet untuk pakai bla 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 kan. Jadi sebenarnya tuan-puan, anda yang kena faham berapakah. Jadi pakar keuangan, kita kena rujuk juga pakar keuangan cakap 10% daripada pendapatan. Kalau saya cerita pasal 3,000 tadi lah, senang nak cerita. Kalau you all 1,000, so RM100 lah setiap bulan. So itu yang pakar keuangan cakap. So paksalah diri yang 1,000 tu dulu. 1,000, 10%, so RM100 setiap bulan. Okey, yang itu paksa diri tuan-puan, buatlah itu je. Okey, sebab tanya saya tak mampu nak ajak semua orang. Saya tak mampu. Okey, tapi hari ni saya berniat nak pegang emas 1 gram je. Sebab kita nak cerita yang kecil-kecil je, tak ada cerita yang besar-besar. 1 gram. Okey, 1 gram 5 keping ada. Kadang-kadang customer saya share gambar, mana 1 keping lagi? Ada 5 keping. Saya share gambar yang saya keluarkan daripada Gap. Saya selalu belanja gambar-gambar ni dekat new prospect saya. Ni this is the realnya. Okey, yang saya keluarkan daripada akaun Gap saya. Bila keluarkan Gap, so dia akan dapatlah invoice, receipt semua. Okey. So ini semua tuan-puan saya tabung sebulan tambah 1 gram, sebulan tambah 2 gram. Tengok ada bajet berapa. Tapi 1 gram saya wajibkan diri saya. 1 gram wajibkan. Okey, Allah susah pula nak pegang macam dah. 1 gram wajib. Setiap bulan tu wajib. Yang ini yang wajib ni. Yang wajib. So 1 gram setiap bulan. Kalau anda mampu RM100 setiap bulan, silakan. Syukur dapat. Sekurang-kurangnya tuan-puan syukur tahu emas tu untung. Okey. Ni tahu tapi tak mula, rugilah tuan-puan. Okey, dah tahu mula. Kalau mampu ini ini pengalaman saya 1 gram setiap bulan. 1 gram setiap bulan tambah. Ada bajet lebih lagi, ada tiba-tiba dapat bonus ke, dapat apa ke, dapatlah hasil lebih-lebih ke, tambah lagi. Tengok-tengok rasa macam nak ambil lah. So pergilah withdraw, ambil. So kalau tak faham, buat faham je lah. Dulu saya tuan-puan bermula macam mana? Satu, bila dah faham. Kemudian bila saya buat top, kadang-kadang saya pergi tengok seminar online. Saya duduk belakang, saya kata saya nak hadiah je. So saya belilah 1 gram untuk dapat masuk cabutan bertuah. Kadang-kadang sekarang pun kan ada live. So siapa yang beli dapatlah masuk cabutan bertuah. Nampak tak? Dia sebenarnya bergantung pada niat satu. Niat saya nak beli ni sebab nak dapat cabutan bertuah. Ada juga macam tu. Tapi sebenarnya lagi baguslah buat macam tu, sebab gram pun bertambah. Kalau bertuah pun dapatlah hadiah kan. Dapatlah hadiah. Siapa tak nak orang kasih hadiah kan. Okey, dia macam ni. Apa yang saya nak cakap, bersyukur tu sebab apa? Kalau anda mampu, contoh saya cakap mampu 1 gram. Basically lah 1 gram 1 bulan adalah paksaan. Ada orang dia beli 1 gram setiap hari. Okey, sebab dia mampu. Alright.
1 gram setiap hari. Why? Sebab dia orang bisnes. Dia buat bisnes makanan. Biasanya orang bisnes makanan lah, sebab keuntungan dia setiap hari. Hari yang dia buka berniaga, hari tu dia ada untung. Hari tu dia akan alihkan mungkin 1 gram untuk dia 1 gram untuk dia makan, minum, pakai dan sebagainya. 1 gram lagi untuk dia saving. Itu cara dia. Setiap orang, maka teruskan dengan diri sendiri. Jangan jadi macam orang lain. Sebab lepas tu bila baca-baca dah tambah ilmu pasal emas, konon-konon nak tambah ilmu. Lepas tu duk tengok, Kak Nadia, bila beli emas ni betul ke beli emas? Sebab ini memang soalan soalan yang saya dapat minggu ni lah lebih kurang. Betul ke kalau kita beli emas yang lagi besar, so lagi untung? Maksudnya betul ke kalau kita beli 10 gram seketul ataupun 100 gram seketul, lagi besar daripada lagi untung daripada emas yang beli 1 gram ni? Okey, betul. Memang betul tuan dan puan, memang betul. Anda beli lagi besar gram emas, maka lagi untung. Okey, mana 10 gram? Adalah 10 gram edisi lama. Beli contoh 1 gram dengan 1 dinar, dia lebih kurang je. Contohlah, okey, dia lebih kurang sama je 1 gram. Saya tak adalah pasal ini kecil yang untuk tunjuk tu adalah. Alright, ni 10 gram yang edisi lama sikit. Jadi betul, tetapi dia akan berbalik kepada persoalan saya yang pagi tadi, sekejap tadi juga. Berapa bajet anda? Berapa bajet tuan-puan? Okey, katakanlah mampu bajet 1 gram. So, teruskanlah 1 gram. Kenapa nak kena pergi beli 10 gram? Ataupun kenapa nak kena pergi beli 100 gram? Akhirnya, in the end, akan dapat juga. Contoh ni 5 gram. Tapi pada hari yang sama, hari tu sebenarnya saya ambil 10 gram. So 5 gram tu dah buat kerja lain dah pergi dah. Saya buat apa ya hari tu saya tak ingat. Saya rasa saya pergi pajak, saya ambil dan saya pajak. Adalah yang saya guna. So sebahagian lagi yang saya pegang. Nampak tak? So hasilnya adalah akan dapat juga, lambat atau cepat sahaja. So bersyukur. Okey, Nadia pernah buat testing. Saya mula-mula pada 8 tahun yang lalu, saya pernah buat personal loan. Personal loan saya buat personal loan, contoh saja-sajalah minta. Ada juga saja-saja minta tuan-puan. Ini saya mengaku. Saja-saja minta, tak pernah buat personal loan dan bank offer, ambil je lah. Lepas tu menyesal tak sudah. Nak habiskannya berapa tahun, nasib baik pendek. Dah habis dah. Nasib baik pendek. Kalau pergi jelaskan pun hutang tu juga. So saya kata bayar je lah tiap-tiap bulan. Okey. Buat apa beli emas? Konon-kononnya itu sebenarnya untuk saya belajar juga, right? Pergi buat loan, alright? Sebab masa dulu tak ada siapa yang ajar kita, betul tak? Mana ada orang ajar saya buat try and error sendiri je. Lepas tu yang ajar-ajar tu kadang-kadang dia orang ni nak untung poket dia orang je sebenarnya, betul tak? Ramai je yang customer, dealer-dealer ataupun bukan dealer lah, penjual-penjual emas, okey, mengajar cara. Kalau dulu memang banyak scammer, sistem 70, 30, sistem 80, 60, 40, itu pajak-pajak semua tu. Yang merananya adalah pembeli. Kenapa nak keluarkan modal yang sangat besar tapi bukan duit poket sendiri, nak pergi buat loan semata-mata nak dapatkan keuntungan emas. Sedangkan dekat sana pun ada interest nak kena bayar. Lepas tu kenaikan harga emas tu pun tak tentu. Macam sekarang siapa yang beli setahun 2 tahun lepas, alhamdulillah lah harga naik. Cuba tiba-tiba yang beli baru ni tiba-tiba harga turun, dan mungkin kalau 2 tahun lepas, 3 tahun lepas harga duduk landai je. So faham tak? Jadi apakah anda yakin? Kalau anda yakin betul-betul naik, so itu adalah satu bonus. Okey, itu adalah satu bonus. Anda buat loan ke, tak apalah. Okey, tetapi pendapat saya, anda untung ada masa anda akan rugi juga. Rugilah sebab harga drop semua. So sebenarnya lebih baik, pengalaman saya betul lah 11 tahun dah dengan emas, yang terbaik adalah ikut je poket sendiri. Saya mampu 1 gram setiap minggu, so saya simpanlah 1 gram setiap minggu. Itu yang saya mampu. Faham tak? Saya mampu 1 gram setiap bulan. So saya mampu 1 gram 2 bulan sekali. So itu yang saya mampu. Maka itulah yang tuan-puan mulakan. Okey, lepas tu baru pilih item yang mana yang bersesuaian. Kalau saya mampu beli, ada ya, ramai di bawah saya yang beli 10 gram setiap bulan. Saya perasan sangat. Terutamanya bawah saya ramai sangat doktor. Bawah saya, empire saya paling ramai adalah doktor. Okey, geng-geng doktor ni banyak duit. Diorang ni suka buat apa?
Allah, saya tak tahu nak sebut bahasa diorang ni. Diorang kan suka OT. Kalau kita bahasa kita OT lah. Apa ya bahasa diorang ni? Lokem, macam tu kan? Betul tak? Kerja dekat klinik lagi, malam buka klinik lagi, kerja dengan kawan lagi, dekat hospital lagi. Allah, kayanya diorang ni. Faham tak? Sekurang-kurangnya diorang ni beli shopping emas 10 gram setiap bulan. Faham tak? 10 gram setiap bulan. Dia mampu 10 gram setiap bulan. Biarlah dia. Faham tak? Ada orang beli jarang-jarang. 2-3 bulan sekali beli. 2-3 bulan sekali beli. Biasanya ini adalah golongan bisnes. Faham tak? Orang bisnes. Dia mungkin ada projek, lepas tu lama sikit dibeli. Sekali dia beli 100,000. Sekali dia beli 200,000. Sekali dia beli sekilo. Nampak tak? So, bergantung kepada bajet sendiri. Ada orang dia mampu je beli macam bayar ansuran. Tapi saya tak nak. Saya nak beli tunai. Sebenarnya tunai tu the best. Tetapi dekat public gold adanya gap. Okay, this is the best untuk yang item kecil-kecil dan direct purchase. Easy payment adakah bagus? Ya, bagus. Ia bagus jika anda tak boleh nak paksa diri. Anda kena ada orang yang paksa. So easy payment tu lah yang paksa diri. Faham tak? Anda beli emas, ada yang easy payment 10, ada yang easy payment 4. So setiap bulan komitmen saya RM500. Maka anda dah paksa diri. Nak tak nak, macam insurans lah. Saya dah ada insurans RM100 sebulan. So dah tolak dah siap-siap. Kalau susah sangat, so buat je arahan bank. Nampak tak? So dekat public gold ni tak ada pula arahan bank kecuali account gap. Nampak? So terpulang kepada diri sendiri. So tanya saya pencerahan macam mana? Macam tu je lah. Bersyukur, berapa bajet. Sebab tu soalan saya, berapa bajet? Mulalah. Kalau orang tu cakap, saya mampu 1,000 lebih kan? Okay, ini cadangan saya. Kalau anda mampu lebih kurang RM3,000 sekarang, so inilah jawapan dia. RM3,000. Dah ada RM3,000 kot. Mula je lah. Okay, akak, kalau macam besok tiba-tiba harga turun macam mana? Ya Allah, ya Tuhanku, jangan buat kerja Tuhan. Kita tak tahu apa yang berlaku besok. Tiba-tiba COVID meningkat ke benda kita, wallahualam, kita tak tahu. Tetapi dalam Al-Quran ada cakap emas akan bernilai suatu hari nanti. Saya pegang yang tu je. Okay, kenapa kita solat? Kenapa kita semayang? Kita tak tahu pun apa benda kan? So kalau kita hayati betul-betul, kita faham itu adalah tanggungjawab kita sebagai hamba. So kita buat je lah. So kita akan nampak satu persatu. Betul ke betul? Okay, ada nak tanya tak? Saya nampak ramai juga, alhamdulillah. So customer pula dah share lah. Okay, sebab ramai orang dia macam confused. Lepas tu tuan-puan, macam saya cakap tadi, bersyukur, mulakan dengan tindakan yang ada. Tak guna you buat hutang. You nak buat hutang macam benda yang agak panjang. Contoh macam rumah. Hutang, ada hutang baik. Tiba-tiba cakap pasal hutang, tambah sikit lah. Sebenarnya benda ni tak ada hutang, ada hutang baik macam rumah. So you nak buat long term pun buatlah. Tapi ada hamba Allah yang bulan lepas PM saya, dia kalau boleh tak nak riba-riba. So nak elakkan riba, nak buat saving, nak buat rumah cash. So saya nak juga paksa diri saya simpan. Mungkin saya tak mampu, tapi anak saya lagi 10 tahun, 5 tahun, anak saya buat simpanan ni untuk anak saya. Nampak tak? Dia nak elakkan. So dia nak perjuangkan benda tu. Tak apalah, biarlah keadaan dia. Nampak tak? Dia nampak jalan kebaikan. Saya suka kalau customer saya ni, ya Allah, alim ulama, lagi bagus kalau you all macam tekan saya, push saya. Kadang-kadang ada juga customer saya, dia direct je. Riaknya buat komen, riaknya buat posting. Ya ke riak? Saya cakap, ya Allah, saya tak tahu pun benda tu boleh menyebabkan riak dan sebagainya. Sebab kadang-kadang apa yang saya luahkan, apa yang saya tulis, apa yang datang dalam kepala, dah tulis. Lepas tu tak ingat dah apa benda yang kita tulis tu. Sebab apa yang kita fikir kadang-kadang, sebab dia sebenarnya atas niat. Dan orang yang baca tu, dia perasaan dia macam mana, itulah yang dia dapat. Kalau dia negatif, so negatif lah. Kalau orang tu, Allahu Akbar, panggilan. Ada panggilan masuk dah pula. Ayah saya call. Okay, ayah saya call. Alright, apa lagi? Nadia, just 3 point je. Saya ada point lain sikit. Okay. Sorry. Saya jawab call. Panggilan masuk. Nak tak nak, terpaksa lah angkat. Ayah saya call. Okay, kejap ya. Okay, simpan je ikut bajet. Okay. Tuan-puan, macam saya permulaan tadi,
Saya sendiri nak bagi pencerahan pun, bila apa yang Nadia share adalah apa yang saya memang confident. Kalau saya tak yakin pasal benda tu, saya tak share. Ingat ya, kita bila kita dapat, samalah kita dapat news kan, bila kita dapat news, you all suka sangat share. You all tahu ke apa benda you all share tu? Faham tak? So kalau kadang-kadang saya pernah juga, kadang-kadang bila saya baca, kadang-kadang orang kata apa ya, tengah-tengah malas ke, kadang-kadang pernah juga perasaan macam malasnya nak, faham tak, malas nak fikir. Bila kita malas, memang malas dah dapat. Kadang-kadang orang dah tulis posting panjang-panjang tu, kita pun bagus ni, so saya share. Lepas tu orang tanya saya balik point yang di share tu, saya cakap menyesal aku share sebab tak baca, tak faham betul-betul. Kadang-kadang ada point-point yang agak salah atau faham tak. So biasanya kesilapan begitu. So lebih baik macam saya share apa yang saya tahu. Kalau saya tak tahu, saya mengaku je saya tak tahu. Mengaku je, wallahu alam, memang tak tahu. Tapi kalau macam pengalaman saya, you ada buat loan, memang itu saya pernah buat. Pernah saja-saja. Lepas tu saya mohon lagi loan. Nasib baik tak lulus. Kalau tak, menyesal saya. Faham tak? Allah sayang saya. Saya buat loan saja-saja, suka-suka tu dapat. Bukan suka-suka lah, orang offer kan, kita ambil je lah. Tapi baru tahu rupa-rupanya, okay tuan-puan, jangan buat personal loan. Tiba-tiba lah, ini just nasihat. Jika anda buat personal loan, anda akan mendapat markah yang rendah untuk anda membeli rumah. Okey, kalau anda rasa nak beli rumah lah. Tapi kalau anda rasa nak beli kereta, silakanlah, dia tak ada efek pun. Okey, sebab beli rumah nak kena ada kekuatan DBR dan sebagainya. Okey, saya sebelum saya kenal emas, saya kenal juga, saya ada masuk, saya suka sangat invest pasal orang kata investment ni. So semalam pun saya ada bercerita dengan seorang hamba Allah yang bertanya dekat pagi tadi ada seorang juga yang bertanya dekat saya, Nadia, mana lagi untung, simpan emas ataupun simpanan yang dekat takaful tu? Saya cakap, kenapa you nak simpan yang takaful? Sedangkan takaful tu adalah, ini topik yang tiba-tiba pula. Okey, tambahlah sebab teringat dekat dia. Okey, manalah tahu tuan-puan memerlukannya. Takaful saya pernah membaca, dalami semua. Lepas tu sebenarnya takaful tu pendapat saya lah, sebab saya bukan bidang takaful. Sebab saya cakap saya tak mampu nak buat, sebab saya tak boleh nak berdepan dengan pesakit-pesakit. Saya tak suka benda negatif dekat kepala otak saya. Bahkan hospital pun saya tak suka nak pergi. Okey, hospital pun saya tak suka nak pergi, apatah lagi nak layan orang beli takaful. Okey, kalau takaful ni tuan-puan, dia hanya untuk bil hospital. Lepas tu untuk kalau berlaku kematian, kalau anda tak mati, tak dapatlah, dia mewariskan. Faham tak? Kalau anda rasa anda ada hutang yang banyak, hutang kereta, hutang rumah, hutang, ambillah insurans tu untuk cover semua. Tinggalkan, saya pun ada lagi hutang banyak lagi, faham tak? Tetapi itulah tujuan dia. Dia tak sama dengan saving. Kalau saving lah, faham tak? Kalau saving lah. So emas ni adalah saving, alright? So apa lagi point yang saya nak beritahu ya? Okay, lepas tu tuan-puan, bila anda dipertemukan, anda ada introducer. Dekat public gold, anda beli emas, anda ada introducer. Okay, introducer tu bagus ke, tak bagus ke? Okay, jangan hentam introducer tu. Faham tak? Saya ada introducer saya. Introducer saya Azizah Hassan. Alright. Walau apa yang dia bagi tahu, ini pengalaman ya. Bila anda patut bersyukur anda ada introducer. Itu saja. Ramai lagi yang beli emas direct dengan public gold, tak ada orang guide. Nak harapkan staff, bukan saya nak harapkan staff nak jaga beratus ribu orang. Lagi susah. You malu nak bertanya dengan umpayaan lain, lagi malu. Faham tak? Sekurang-kurangnya sebenarnya bila dah ada orang, dah ada mentor, dia anggap dia macam ni. Kita macam tadika, kita macam nak belajar solat. Mula-mula kita kena step by step. Kalau anda harapkan untuk mentor tu pula, okey saya nak buat, saya nak ni, saya nak tu, saya nak ni. Sedangkan mentor tu pula baru bertemu. Okey, awak tu umur dah mungkin 30 tahun, dah 20 tahun dah hidup. Tiba-tiba berjumpa dengan orang yang baru kenal seminggu ataupun baru kenal sebulan. Orang tu pun tak kenal each other. Saya dengan customer saya sendiri pun bila dah setahun, 2 tahun beli, baru kenal. Oh, you kerja ni ke? Oh, you buat ni ke? Oh, you macam ni ke? Sebab bila ada connection, selalu bercakap, selalu borak, baru kita kenal. Okay? Oh, kenapa macam ni? Kenapa macam tu? Nampak tak? Jadi, sebab itulah kena cerita.
kena cerita sebab pokok pangkalnya dia adalah diri sendiri. Diri sendiri tu, faham tak? Jika anda nak ilmu, okey, boleh pilih. Saya nak pesan dekat sini, bersyukur sesiapa yang ada introducer tu. Alright, tak kisahlah introducer you siapa. Bila anda faham, berterima kasih, tak kisah ya. Ini bukan sahaja dari segi beli emas, ini just nak beritahu dekat Public Go. Sebab ramai orang bertanya macam mana nak mula pencerahan. Okay, dekat Public Go dia ada introducer. So ya, berterima kasih sebab introducer you sanggup memperkenalkan sebab tahu. Bersyukur sebab tahu. Bersyukurlah sebab tahu. Bayangkan ada yang mesej macam tadi, oh saya dah kerja 16 tahun tapi tak ada simpanan. Betapa ruginya saya, nampak tak? Betapa ruginya saya. Tapi anda dah tahu sekarang. Alhamdulillah, bersyukur. Kenal pula mungkin saya. Okey, alhamdulillah, bersyukur. Okey, kenal pula, maaflah, semalam saya, bukan semalam, 2-3 hari, semalam lah saya dapat mesej, kalau tak silap saya. Okey, maaflah saya Puan Nadia, lebih baik you berterus terang. Saya sebenarnya dah beli emas, okey, saya dah ada PG code, saya cuma nak bertanya. So saya faham dan jelas, oh dia dah ada PG code, dia nak bertanya. Selama ni saya beli tapi saya dah jual sebab nak guna untuk buat bayaran yuran anak-anak. Ini cerita betul ya. Okey, sebab saya dah guna duit emas itu untuk bayar yuran, jadi saya sekarang nak mula balik, berapakah bla bla bla. So nampak tak? So saya jawab je lah. So saya faham situasi dia, nampak tak? Jadi mentor ni sebenarnya tuan-puan adalah orang yang beri ilmu kepada kita. Tak kisah dia muda ataupun tua daripada kita, hormat dia. Ingat tu pesan saya. Okay, satu, bersyukur. Lepas tu tolong hormat. Macam saya sebab saya selalu masuk kelas, apa sahaja yang guru anda pesan ataupun bagi tahu, ilmu tu kita nak berkat tau. Kalau kita belajar, lepas tu kita duduk cerita belakang, benda tu tak akan berkat tau. Dan benda tu, walaupun emas tu, okey, emas ni dah untung. Tapi sebab mungkin dia ada sekat-sekat dengan mentor ataupun dengan orang yang memberi anda ilmu, anda duk kutuk-kutuk dia, kawan ke siapa ke, tak kisahlah. Orang yang anda dapat tahu, lepas orang cakap, oh dia tu tak bagus lah, macam tu lah, macam ni. Sebenarnya kalau benda yang tak bagus, tak payahlah nak ambil. Kalau yang bagus tu ambil lah. Contoh saya sendiri, contoh Mama Aziza Hassan cakap, Nadia you buat secara saya adalah secara stranger bla bla bla. Saya dah cuba, saya tak percaya tuan-puan. Saya pergi kedai makan, saya jumpa orang, saya pergi cerita pasal emas, saya jumpa orang dekat airport, saya buat cara Mama, saya tiru. Tidak berjaya. Saya cakap saya tak mampu nak buat benda tu. Okey, cuma kita mentor ni adalah orang yang guide kita, orang yang nampak. Macam contoh hari tu ada seorang bawah saya, bukan bawah saya lah, 5 generasi keempat, 5. Puan Nadia, saya ni ada dengan kawan-kawan saya nak buat group, saya nak buat pencerahan, so kita nak berkongsi macam ni. So adakah benda tu bagus? Saya pun, tugas introducer, tugas mentor adalah tolong guide, tolong jawab, dan jika anda rasa ia betul, maka teruskan. Saya pun jawab, tak payahlah buat benda tu sebab kami pun dah pernah buat, kami pun pernah rasa dah dulu, konon-kononnya macam ni, bergabung dan sebagainya. Dan tiba-tiba akhirnya berpecah. So kalau you nak buat, you rasa confident, silakan. Kalau tak nak, jangan. Lepas tu ada juga yang cakap, Puan Nadia boleh tak kalau kita buat macam ni. Itu sebenarnya tugas mentor, meng-guide. Selepas anda ada ilmu, selepas anda dah mula, anda dah faham, anda buat, anda amal, anda rasa. Lepas tu kalau rasa benda tu macam nak ke pencerahan, itu tujuan tanya mentor. Okay, itu nak pesan lah. Memang beli emas, betul. Jangan tertipu, betul. Ada mentor, betul. Orang duk pesan mentor, guru. Itu mentor. You bayar mahal-mahal pun, tapi kadang-kadang daripada 10, 100, kalau dia cakap 100 petua bla bla bla, 100 tu mungkin anda cuma gunakan 10 saja, ataupun faham tak, ataupun paling maksimum pun 20 saja yang terbaik untuk anda. So pilih yang mana terbaik. Jangan, oh yang ni salah, faham tak? Tak boleh. Kalau rasa benda tu salah, so ambilkanlah, letak tepi. Okay, so apa lagi ya saya nak berkongsi dekat tuan-puan. Ya Allah, mana pula hilang. Duk teringat lagi pun, otak saya duk fikir ayah saya lah pula. Tiba-tiba ayah saya call kan. Ayah saya tadi dia cerita pasal apa cerita pasal SSM. Okay, adalah loan bank semua bla bla bla. So dia minta tolong saya, teringat pula. Nampak tak pengorbanan ni? Duk sabar nak buat live dulu. Okay, nak buat live dulu. Okay, so okay tuan-puan, bila anda dah bermula dengan emas, nak pesan juga, macam tadi, macam ada cakap,
Tak kisah ada banyak ke, ada sikit ke, tetapi syukurlah sebab kita dah bermula. Yang mana tahu, yang mana jumpa, yang mana mendapat manfaat, sekurang-kurangnya anda dah rasa syukur, terima kasih sebab dah ada. Walaupun anda simpan, contohnya simpan RM100 dah ada baru 5 gram setiap tahun. So bersyukur je. Kemungkinan sebab kita tak tahu ya. Okey, saya pernah ambil saya buat simpanan anak saya. Saya ingat lagi saya buat simpanan tiba-tiba ya. Saya buat simpanan anak saya. Saya buat simpanan tu sebenarnya macam dia adalah takafu yang untuk saving tu. Sampai satu masa saya cakap, why I kena ambil benda ni? Dan benda ni sangat merugikan untuk saya. Jadi saya stop, dan duit tu saya dah dump dekat rumah pun. Alright, duit yang dapat tu kebetulan kita tak tahu ya bila masa kita nak guna duit tu. Okay, kita simpan sampai satu masa mungkin kita dah ada, okay, katakanlah masa tu dah ada lebih kurang amount RM5,000 lah pada masa tu. Saya ingat lagi lebih kurang RM5,000 lah. Dan tiba-tiba saya nak guna untuk bayar lawyer, something like that lah. Alah, mana pula nak cekau, faham tak? Benda ni datang bukan bajet. Benda tu bukan bajet. Nak beli, yelah sebab saya suka beli rumah kan. Bila beli rumah dia ada charge tu, charge ni, nak bayar TMB, nak kena bayar cukai, nak kena bayar tu. Tiba-tiba je nak guna saya, kalau tak silap saya nak bayar lawyer. Nak bayar tiba-tiba amount RM5,000. Alah, tiba-tiba je lari bajet ni. Macam mana ni? Duit tu ada, tapi ini peruntukan ini. Dan pada masa itulah kita memerlukan benda tu. Nampak tak? Kita saving ni sebenarnya kalau niat kita baik, kita insya-Allah dapat benda baik-baik. Niatlah, sebab Nadia selalu pesan, anda bermula, anda faham kenapa nak mula. Okey, macam saya selalu pesan dekat diri saya nak rumah. Sebab apa saya nak rumah? Sebab saya nak dapatkan rumah sewa. Ada orang kata rumah sewa tak bagus. Mungkin tak bagus, mungkin negatif. Macam rumah saya pun sekarang pun masih lagi negatif. Bagi saya tak kisah, sebab sebenarnya kita beli tu bukan untuk diri saya beli untuk anak-anak saya. Sebab bila saya meninggal, ini yang saya fikir, bila saya meninggal, at least diorang macam dikaitkan dengan insurans. Saya ambil insurans, kalau saya meninggal, diorang dapat rumah percuma. Dengan rumah yang percuma, diorang dapat pendapatan passive income daripada hasil sewa. Dan hasil sewa tu diorang boleh buat makan. Kalau diorang tak bekerja pun, diorang dapat makan. Faham tak? At least kalau diorang bekerja, diorang dapat pendapatan tambahan. Nampak tak? Sebab saya ikut sifu saya pergi belajar. Oh, sifu saya dia ada lebih berbelas-belas rumah. Dia cakap kereta saya dibayar hasil daripada sewa rumah saya. Nampak tak? Jadi ilmu-ilmu itu, kita bermula, kita saving, kita tahu apa yang kita nak. Faham tak? Kita tahu. Sebab tu jangan sangkit. Kita bermula dengan bajet yang kita ada, kita fokus dengan apa yang kita tahu, dan kita tambah ilmu, insya-Allah you akan dapat lebih. Okey, sebab bila lagi satu, kenalah yakin. Kalau anda tak yakin, jangan mula. Tak yakin janganlah mula. Tak yakin janganlah mula. Tapi paksalah diri, sebab benda ni dah terbukti. Macam emas dah terbukti. Ada setengah-setengah tu memang sanksi, tak payahlah. Okey, terutamanya kepada yang pencen-pencen, tiba-tiba ada duit yang banyak, tiba-tiba you all nak pergi, faham tak? Tiba-tiba you all nak berniaga macam mana pun. Benda tu mungkin untuk membuat orang, tapi mungkin rugi untuk buat kita sebab kekurangan ilmu. Macam emas, saya cakap, you ada emas tak akan rugi pun. Naik ke turun ke, dia tak akan rugi. Dia akan menyelamatkan. Saya tak pernah lagi. Orang yang rasa rugi tu sebab dia beli, lepas tu dia tunggu, tiba-tiba harga turun ke, susut nilai ke, lepas tu dia tak tambah-tambah, dia akan rasa rugi lah. Tetapi kalau dia simpan, dia keep consistent, dia yakin. Sebab pengalaman saya, orang yang ramai, okay, saya bagi beberapa contoh sebelum saya tutup. Sekarang pukul apa ya? Allah, dah lebih. Saya ingatkan baru pukul 2 dah. Okay, contoh ya. Contoh, bila anda tadi bermula dengan bajet, anda fokus apa yang you nak. Macam saya selalu sebut saya nak tukar kepada aset. Okey, saya nak tukar pada aset. Ada orang dia nak pergi umrah. Ini pengalaman yang betul Ada sahabat saya, suami dia yang suka simpan emas, dia tak suka simpan emas sampai suami dia sakit dan meninggal. Masa dia sakit, emas itulah yang digunakan untuk membantu rawatan suami dia sebab isteri dia tak bekerja. Okey, dan bila suami dia meninggal, emas itulah dijadikan modal untuk berniaga. Yelah, nak minta kerja, umur dah berapa, faham tak? Umur dah anak dah besar, anak dah dekat universiti dah. Nak menanggung, nak tak nak memang
berniaga, nak mohon kerja, nak kerja apa, tak ada pengalaman. So dengan emas yang ada tu lah dah menyelamatkan. Nampak? Lepas tu yang kedua, apa lagi? Pernah juga ada memang orang tu dia memang kaya raya, saya ingat saya memang kaya, dia cakap memang kalau nak apa pun memang Allah beli je lah. Tetapi ditakdirkan Tuhan diuji jatuh bankrupt, faham tak? Tapi di saat dia kaya, dia masih lagi menabung emas. So emas inilah yang dia gunakan untuk bangkit balik. Nampak tak? Bangkit balik. So sampailah sekarang ni dah jutawan dah. Okay. So ada juga hamba Allah simpan emas. Okay, sampai masa yakin okay nak beli, macam tadi nak beli rumah, ataupun mungkin kalau rumah tu mungkin terlalu besar, saya bayar kereta saya melalui emas. So saya tak ada hutang dengan bank, saya lega, faham tak? Saya lega. So nampak tak? So kesimpulannya, apa yang saya faham, pengalaman saya sendiri, saya rasa untung walaupun harga emas naik ke turun ke mendatar ke, sebab kita yakin dengan apa yang kita buat, kita jelas dengan apa yang kita nak. So boleh, tapi tak payahlah nak buat loan dan sebagainya, nak bayar lebih. Oh, Kak Nadia kena beli kilo bar ke, kena beli 100 gram ke, kena beli 250 gram ke. Saya bercerita yang kecil-kecil ni. Kecil-kecil ni lah yang membantu. Macam saya dulu pun tuan-puan, masa dulu saya bermula dengan investor pun duit pinjam je. Orang kata apa? OPM, ada people money. Yelah, kita buat bisnes kadang-kadang ada duit lebih-lebih sekejap. Duit ni nak guna sekejap ni, saya kena faham daripada duit tu cerut kat situ, baik. Sebab saya ada ilmu masa tu, lebih baik saya dump dekat emas sebab saya tahu harga nak naik. So lagi berapa bulan pump saya jual, lagi berapa minggu pump saya jual. Lepas tu dalam masa yang sama kita ada juga, okay, ada juga ini untuk saving. Yang saving ni kekal saving untuk jangka masa panjang. Yang untuk pelaburan tu orang yang tak sayang emas, dia sayang duit. So dia nak return, dia nak ROI. So itu untuk investment. Untuk investment, untuk dapat duit. Dapat duit dah habis, dapat katakanlah untung 5,000. 5,000 tu habis. Macam itulah lebih kurang jalan cerita dia. Okay. So itu sahaja perkongsian daripada Nadia. Hari ni Nadia tak sempat nak pergi public course. Okay, sebab tadi baby saya menangis lebih kurang pukul 12 tadi. So saya dah sekarang di tengah tidur. So on lah sekejap. Itu sahaja Nadia dapat berkongsi hari ni. Semoga tuan-puan simpanlah emas. Okay. So sesiapa yang tanya saya boleh pencerahan, so saya share lah video ni. Itu saja. Okay. So bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh, tak sempat nak baca. Nak simpan mana kejap nak untung beli bar kecil atau besar? Tadi saya dah jawab. Beli je mana-mana ikut bajet. Nak simpan mana? Kalau anda risau, sambung sikit lagi. Kalau anda risau dekat mana nak simpan, tak tahu, contoh bawah kan saya cakap bawah saya ramai doktor. Ada orang dia memang sewa peti. Okay, ada seorang doktor ni, doktor dia kerja dekat USM je. Okay, saya dekat Kelantan ni. Dia kerja dekat USM. Okay, dia beli emas dalam account gap. Sebab apa dia cakap? Kalau saya pegang sendiri, saya tak tahu nak letak mana. Rumah saya pula tak ada orang. Saya memang kerja on duty je. Hampir bukan 24 jam lah, doktor kan, doktor pakar. So malam siang duduk kerja hospital je. Rumah tu memang kosong, tak ada orang. Faham tak? Balik untuk tidur je mungkin lah. So tak payahlah. Susut nilai macam mana? Susut nilai makin besar, makin kecil. Makin kecil makin cepat untung. Tapi berbalik pada modal sendiri. Kenapa nak kena beli yang besar sedangkan bajet tak ada? Macam tu je. Ikut bajet yang ada. Untung je semua. Kecil untung, besar untung. Kecil dia ada cara untung dia sendiri. Besar dia ada cara untung dia sendiri. Okay. Jangan fikir nak untung je tuan-puan. Nanti kita cerita pasal untung pula. Okay, hari ni kita cerita pasal syukur. Nanti kita cerita pasal untung pula. Duk sebut untung je. Untung je. Tak sedar ke sedang beruntung dah sebenarnya. Okay. So itu sahaja. Nadia stop dulu. Okay, nanti kita cungkilkan tajuk untung. Okay. Sebab semua orang nak untung. Semua orang nak tamak je. Nak untung je. Okay. So bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tuan-puan kaya berjaya dengan emas. Bye-bye.